Okey tak? Boleh nampak Tak nampak lagi, sekejap. Belum lagi. Dia ambil masa Okey. sikit kot. Boleh? Tengah loading. Okey. Okay, Start. next Next. Okey. Okey. Okey, apa itu astronomi? Astronomi ni dia berasal daripada perkataan Greek ataupun Latin. Dia gabungan dua perkataan. Astro iaitu bintang atau jasad di langit, dan nomos atau nomia bermaksud peraturan atau undang-undang. Jadi dari sini kan kita dapat tahu bahawa orang-orang zaman dulu dapat mengetahui bahawa setiap jasad di langit tu tak kisahlah bintang ke, bulan, matahari ataupun planet-planet ni, dia bergerak peredaran dia mengikut satu peraturan tertentu. Contohnya kan matahari, dia akan timbul di kawasan terbit di kawasan timur. Dia tak suka hati, dia akan suka nak terbit di kawasan barat. Contohnya bulan, okey, hari ni mungkin fasa bulan penuh. Esok dia tak boleh pula fasa bulan bulan muda. Bulan baru. Jadi kita dapat tahu bahawa setiap jasad di langit ni ada peraturan tertentu. Okey. Astronomi juga dikenali sebagai ilmu falak bagi orang Islam ataupun orang Melayu. Dia merupakan cabang sains yang melibatkan pembelajaran ataupun kajian jasad cakrawala seperti bintang, planet, komet, nebula, gugusan bintang dan galaksi yang menghasilkan fenomena-fenomena yang berasal dari luar atmosfera bumi. Contohnya seperti sinaran latar belakang kosmik. Okay, next. Okay, apa kepentingan astronomi ni? Okay, satu, pemindahan teknologi. Okay, kita boleh tengok macam contohnya angkasa pertama kita, Dr. Syed Muzaffar Sukoh. Macam mana dia buat eksperimen di angkasa tu. Dia buat eksperimen pasal sel-sel kanser hati dengan sel kanser leukemia, dengan penghabulan protein dengan mikrob di ISS. Dia macam mana nak cek, nak dikaji sel-sel ni, keadaan sel-sel ni di dalam microgravity. Lepas tu dia bawa pengetahuan tu balik ke bumi. Yang lain lah kita tengok katanya tu, smartphone, satellite navigation kita. Apa kita guna? Kita guna Waze semua tu kan. Kita guna Google Map untuk buat pandu arah. Dan lain-lain tu macam contohnya kita gunakan satellite untuk buat ramalan cuaca semua tu. Okay, yang kedua, pertanian dan perikanan. Ni berkaitan dengan kitaran musim. Okay, orang-orang zaman dulu macam contohnya petani dan orang nelayan ni, dia banyak bergantung pada kitaran bintang dengan bulan untuk mengetahui mana sesuai, musim yang sesuai untuk menuai, musim yang sesuai untuk menanam bercucuk tanam, dan musim yang sesuai untuk pergi menangkap ikan. Okay, yang ketiga, seni bina. Kita boleh lihat contohnya piramid Giza. Macam mana 3 piramid tu dia align dengan Orion Belt di Buruj Orion. Bintang Anilam, Anita dengan Mintaka. Lepas tu kita boleh tengok lagi okey, contohnya Petronas Towers kan, atas ni kita lihat bentuk dia macam bintang ataupun dalam bahasa Arab Roof ellipse. Dan lain tu macam kita nak arrange kita punya rumah supaya dapatkan cahaya matahari yang optimum, supaya tak panas, tak tersejuk. Okay, yang seterusnya mengatur kehidupan. Mengatur kehidupan ni dia berkaitan dengan kita punya kalender lah. Contohnya bila kita nak pergi bercuti, kita nak pergi nak dapat gaji semua tu, tak pergi sekolah, itulah dia punya kalender. Tak kisahlah kalender semua ada kalender lunar ataupun kalender solar. Okey, yang kelima, astronomi juga dia berkaitan dengan perubahan dan membantu dalam ramalan cuaca. Contohnya kan, disebabkan muka bumi ni dia menerima haba daripada matahari. Matahari ni dia macam boleh mempengaruhi sistem angin. That's why kita boleh dapat contohnya angin monsun barat daya, monsun timur laut. Lepas tu kita boleh dapat bayu darat, bayu laut. Dan fasa bulan pun kita dapat tahu dia mempengaruhi pasang surut air laut. Okey. Yang seterusnya ilmu astrometri dan ukur tanah. Okey, astrometri ni macam dia satu bidang yang untuk mengukur jasad-jasad di langit lah. Tak kisahlah bintang ke, matahari, bulan semua tu. Okey, seperti yang kita tahu kan, kadang-kadang kalau kita guna kompas magnet tu, keadaan muka bumi kita yang bermagnet, contohnya unsur tanah kita yang ada bermagnet tu, dia akan kacau sikit bacaan magnet. That's why kadang orang-orang surveyor ni, dia gunakan contohnya matahari untuk calibrate balik, cari mana satu utara benar.
Okey, nombor 7. Navigasi atau penentuan arah mata angin. Ni biasa digunakan di laut lah. Dan ni memang dekat dengan kita sebab kita sebagai pangkat laut selalu akan gunakan jasad-jasad di langit ni untuk menentukan arah mata angin. Okay, contohnya kita gunakan sextant untuk mencari lokasi kapal. Kita fix kapal gunakan sextant. Lepas tu kita gunakan mata angin ni, untuk arah mata angin gunakan buruj Orion ke. Buruj Orion ke, kita gunakan bintang Polaris ataupun buruj Pari. Dan akhir sekali sebagai ibadat lah. Ni macam contohnya umat Islam kan. Arah kiblat, waktu solat, lepas tu awal permulaan puasa Ramadan. Okay, next. Okay, ni rencana astronomi ya. Kita boleh tengok sini. Ada pengangkatan planet Zuhal serta 2 bintang. Okay, next . Okay. Apa itu rencana ahli astronomi? Okay, rencana ahli astronomi ni dianugerahkan kepada ahli pangkat muda laut sebagai mengakui pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengkajian ilmu bintang, penggunaan teleskop, penentuan arah mata angin, buruj dan fasa bulan. Okay, actually rencana astronomi ni bertujuan untuk memupuk minat lah ahli pangkat supaya lebih menghargai dan berguna pakai segala pengetahuan menjasat di langit untuk aktiviti penangkap. Okay, jasad seperti kita tahu yang lepas kan, slide yang lepas, jasad di langit ini banyak beri petunjuk kepada kita apa yang akan berlaku di muka bumi. Contohnya seperti perubahan arah angin, pasang surut air laut, dan kita boleh guna sebagai pandu arah dan sebagainya. Lepas tu, lagipun langit ni terbuka. Dia free. Kita gunakan free of charge. Tak siapa boleh halang kita untuk gunakan langit ni sebagai untuk panduan kita untuk beraktiviti. Okay, next. Okay, apa aktiviti yang ada dalam rencana astronomi ni? Okay, yang first, tak kenal maka tak cinta kan? Jadi yang first ni kita ahli pengangkap ni kena menerangkan kepada penguji mengenai galaksi, bintang, bulan, asteroid, meteor dan komet. Okay. Meteor dan komet. Okay, kat sini kita ada 3 gambar yang menarik yang disediakan oleh rakan saya. Yang pertama belah kiri tu sekali tu kita boleh lihat apa tu, kita ada galaksi Bima Sakti. Ni saya bet memang ramai tak pernah lihat dah dengan mata kasar. Sebab dia sekarang ni kita ada banyak pencemaran cahaya. Jadi kita susah nak lihat ni. Contohnya kan kita pernah saya dengar pada tahun 1994 di Los Angeles pernah ada orang dia call emergency 911. Sebabkan dia lihat satu jalur putih di atas langit, dia ingat ni alien dan datang ke bumi. Okey. Yang gambar kedua ni, saya tak silap saya ni adalah komet Neowise dengan lintasan ISS. Lintasan stesen angkasa lepas antarabangsa. Ni pun rasa macam kat Malaysia ni mungkin ramai tak tahu. Pada bulan Jun Julai lepas ada lintasan komet Neowise pada Jun Julai. Dia menarik sebab ada tempat kita boleh lihat dengan mata kasar lah dia bentuk ekor dia tu. Okey. Yang belah kiri sekali ke tu ni macam biasa kita tahu bulan. Okey, next . Okey. Aktiviti kedua, melakukan cerapan ataupun melakukan lawatan ke planetarium negara atau mana-mana balai cerap. Okey, di sini kita dah lihat contoh-contoh balai cerap yang ada di Malaysia ni. Yang first ialah planetarium negara. Okey, kat sini kita ada macam tayangan interaktif, kita ada library, dan kat sini dia boleh simulate pergerakan bintang tu di atas dom. Kita lihat atas dom tu macam pergerakan bintang tu dengan bulan semua tu. Dan kita juga boleh buat macam cerapan sebab di sini ada macam dia teleskop ataupun mini balai cerap. Tapi masalah sini dia di atas bukit dengan dia kawasan Kuala Lumpur, jadi ada sedikit pencemaran cahaya lah. Okey, belah atas kanan tu kita ada balai cerap Teluk Kemang. Okey, di depan balai cerap, di belakang balai cerap Teluk Kemang tu dia ada Kelana Beach Resort. Jadi anda boleh bercuti mandi-mandi kat Pantai PD tu. Waktu malam tu anda boleh pergi melawat dan mencerap planet ataupun apa-apa bintang ke kat balai cerap tu. Okey, yang bawah kiri tu tak silap saya ni Dr. Rawi, balai cerap mini Dr. Rawi di Kota Baru. Kat sini pun kita boleh belajar cara nak
set up teleskop, kita belajar cara nak mencebat cerapan. Lepas tu kita pun boleh rasa kehidupan kampung lah. Nak tangkap nak ikan kat sawah pun sini pun boleh kak. Okay, yang bawah ni kita ada balai cerap Selangor tak silap saya. Ni pun best juga sebab kita ada teleskop canggih kat sini. Dengan kat sini pun kita ada tempat untuk pameran lah. Yang mana kita boleh belajar macam-macam benda. Contohnya ada peralatan seperti peralatan rubuk mujayab, jam suria semua ada kat sini. Yang bestnya kan kat sini kan balai cerap Teluk Kemang dengan balai cerap Selangor ni dia berdekatan dengan pantai. Jadi bila malam-malam tu mungkin anda kalau ada masa lapang anda boleh tengok ke arah laut kan. Tengok macam mana sistem navigation light kapal. Jadi anda boleh belajar juga benda lain daripada apa tu untuk mangkal laut iaitu macam mana coxswain untuk navigation light. Okay. Next saya pass to Cik Nur balik Cik Nur balik. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada skipper Muhammad Arif bin Muhammad Tajuddin atas perkongsian untuk 1/3 daripada pembentangan kita. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini untuk part penggunaan sextant, kemudian cara menentukan arah menggunakan jam tangan analog dan juga cara menentukan arah menggunakan bayangan batang kayu. Jadi sebelum saya share, saya tunjukkan apa itu sextant. Dekat sini kita ada satu marine sextant kita panggil. Marine sextant, peralatan yang nampak agak kompleks. Ini saya pinjam daripada skipper Norman Nordin. Jadi kita akan terangkan sedikit sebanyak lah untuk pembelajaran secara detail tu kita kena ada kelas yang lain. Tapi kita bagi tahu secara asas dulu. Jadi saya akan share balik saya punya pembentangan . Okay, baik. Bahagian yang ketiga untuk kita punya lencana ahli astronomi ni adalah mengenali sextant dan kegunaannya. Sextant ni dalam bahasa Inggeris kita kenali sebagai marine sextant. Marine sextant gambarnya seperti dalam pembentangan ini. Sextant ni adalah sejenis alat pandu arah atau alat navigasi yang bertujuan mengukur jarak bersudut ataupun angular distance antara dua objek yang mudah dilihat. Okay, kegunaan utama sextant adalah untuk mengukur sudut antara suatu objek astronomi dengan ufuk ataupun horizon laut. Jadi dalam gambar ni adalah sextant marine yang macam saya tunjukkan tadi. Jadi next ini adalah cara bacaan diambil menggunakan sextant. Okay, sudut yang kita perolehi daripada pembacaan sextant ini beserta dengan masa pengukurannya dilakukan, kita boleh gunakan untuk mengira garis kedudukan dalam carta nautika. Sebagai contoh pencerapan matahari pada waktu tengah hari atau bintang polaris di langit hemisfera utara untuk menganggarkan latitude. Jadi ini adalah komponen sebuah sextant marine. Dia terdiri daripada yang pertama sekali kita melihat melalui teleskop. Teleskop itu akan dapat melihat terus kepada horizon mirror ataupun cermin ufuk tu. Di cermin ufuk dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah di sebelah kiri dia akan nampak terus apa yang sepatutnya berada di depan kita, horizon tersebut. Okay, dan cermin yang di sebelah kanan lagi tu dia akan memantulkan image daripada cermin index. Cermin index. Jadi kedua-dua cermin ini dia ada shades ataupun macam cermin gelap lah untuk memastikan kita dapat melihat objek ini tanpa sakit mata ataupun memberi risiko kepada mata kita. Kemudian kita akan melaraskan
kita punya angle ataupun sudut tadi tu menggunakan arc. Arc ni adalah jangka sudut seperti yang di bawah ni, dan kita ada micrometer drum di sini untuk melaraskan dia supaya dia menjadi jitu. Jadi secara umumnya ini adalah komponen sebuah sextant marine. Okey, jadi cara kita mengambilnya adalah seperti dalam gambar rajah ini. Yang pertama sekali kita akan nampak, contohnya kita tujukan pada horizon yang kebetulan di situ ada kapal, dan kemudian kita akan gerakkan kita punya lever untuk sudut ini sehingga kita dapat melihat di sebelah side lagi dia adalah jasad astronomi yang kita target lah, sama ada bintang ataupun matahari. Jadi ini adalah cara bagaimana kita mengambil bacaan, dan kemudian dia ada kiraan-kiraan tertentu lah yang perlu kita buat untuk membuat correction dan untuk menentukan di manakah kedudukan kita. Jadi kita boleh gunakan pembacaan sextant ini untuk mengira lokasi kapal, some sort of orang kata GPS tradisional. GPS tradisional. Jadi kita gunakan sextant ni untuk menentukan kedudukan kita di laut lah. Okey. Jadi itu berkaitan dengan sextant. Kalau kita nak belajar dengan detail, ada banyak site ataupun video YouTube yang menawarkan tentang step by step macam mana kita boleh menggunakan sextant ini. Jadi biasanya sextant yang paling murah dia adalah jenis yang cenderahati lah. Biasa kita boleh dapat daripada eBay dengan harga sekitar 200 atau 300 ringgit, tapi dia punya function tu kadang-kadang tidak berapa tepat lah. Macam sextant yang kita gunakan di atas kapal ni kadang-kadang harganya boleh mencapai 2,000 hingga 3,000 ringgit lah. Baik, saya teruskan dengan yang seterusnya adalah jam tangan analog bayangan kayu. Bukan, jam tangan analog saja dulu. Jadi kita berada di hemisfera utara. Negara kita berada di atas garisan khatulistiwa. Jadi Barat kita berada di hemisfera utara lah. Jadi di hemisfera utara, sekiranya kita ada sebuah jam tangan analog, kita pegang jam tangan tu di atas tangan kita secara data, macam cara kita memegang kompas. Dan kemudian kita halakan jarum pendek, jarum yang mewakili pukul berapa tu, jam berapa, kita halakan kepada matahari. Jadi bila kita dapat bacaan itu, kita tengok pula di mana kedudukan jam 12 tengah hari. Jadi pertengahan antara jarum jam pendek dengan jam 12 tengah hari itu akan menunjukkan arah selatan. Dan berlawanan dengan dia adalah arah utara. So daripada situ kita tahu di mana di mana arah selatan dan arah utara, kemudian kita boleh carilah di mana arah barat dan timur. Jadi secara roughly macam tu kita cari untuk menggunakan jam tangan analog yang mempunyai jam. Ini cuma kita boleh gunakan dengan jam analog lah. Yang jam digital kita tak boleh gunakan. Mungkin sekarang even dalam phone pun kita ada kompas. Tapi ini adalah cara yang tradisional lah kalau kita dalam keadaan survival dan perlu untuk menentukan arah. Jadi yang kedua, ini adalah menentukan menggunakan bayangan kayu. Jadi bayangan kayu ni kita perlu cari sebatang kayu yang panjangnya kira-kira 1 meter. Dan kita pacat secara menegak. Kalau boleh kita cari kayu yang lurus lah, bukan bengkak-bengkok. Kemudian kita mulakan pembacaan kita atau pengukuran kita dengan menandakan hujung bayang-bayang kayu sebagai titik yang pertama. Jadi kita labelkan, mungkin letak batu ke di hujung tu. Dan kita teruskan, kita tunggu 15 minit dan kita tandakan hujung bayang-bayang kayu yang semasa tu, yang terkini tu sebagai titik nombor 2. Jadi garisan dari titik pertama ke titik 2 ni dia menunjukkan arah dari barat ke timur. Seperti dalam gambar rajah ni.
Jadi kita mungkin boleh ambil satu lagi titik dalam 15 minit berikutnya dan dapatkan yang ketiga untuk betul-betul straight. Ya, jadi itu adalah arah daripada barat ke timur dan dari situ kita akan tahu arah utara dan juga arah selatan. Ya. Okay, jadi uh, kaedah penentuan lokasi dan penentuan arah mata angin ni dia perlu dibuat secara orang kata praktikal. Jadi kalau untuk sextant kita akui mungkin kos dia masih agak mahal buat masa sekarang ni. Kita di sekretariat pun ada beberapa unit saja. Tapi yang penting adalah mengenali sextant tadi, macam mana rupa dia dan apa guna dia. Jadi bila nanti kita pergi ke level yang lebih tinggi macam kelana laut dan sebagainya, kita akan ajarkan macam mana step by step calculation dan sebagainya untuk menentukan kedudukan tadi. Dan untuk kaedah jam tangan analog dan bayangan kayu ni, saya percaya ahli-ahli pengakap semua boleh buat praktikal sendiri di rumah masing-masing, okay, untuk menentukan arah mata angin tersebut lah. Jadi saya rasa untuk part saya dah selesai. Saya akan hand over kepada skipper Asfar. Okay, sekejap saya ni dulu. Okey. Okay, terima kasih skipper Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya skipper Asfar Nizam Abdul Aziz, Peneroh Putrajaya Daerah PPM Daerah Pontian Johor, unit pengakap laut, dan saya juga adalah ahli Johor Astronomy Club. Penglibatan dalam dunia astronomi sejak 4 tahun lepas dan pernah menganjurkan satu program cerapan gerhana matahari cincin ataupun Annular Solar Eclipse Scout Observation pada 26 Disember 2019 di SMK Seri Kukup Pontian Johor. Okey, saya akan meneruskan slide kita pada hari ini. Skipper nak saya present ke? Skipper buat sini ya? Boleh. Nampak tak? Saya nampak. Boleh nampak? Boleh. Alright. Kena full screen lah, full screen. Betul. Okey, boleh nampak Okey. Saya akan menyambung slide yang seterusnya, iaitu mengenai lencana ahli astronomi pada ahli pengakap muda laut. Okey, untuk yang nombor 526 adalah berkenaan dengan buruj, iaitu ahli pengakap muda laut perlu mengetahui rupa bentuk dan kepentingan buruj Big Dipper dan Orion, serta menerangkan kepada penguji cara menentukan arah mata angin melalui buruj Big Dipper dan Orion. Okey, sebelum itu kita kenali dulu apa itu buruj. Buruj adalah satu gugusan bintang yang kelihatan membentuk suatu... Skipper, boleh dengar ke Skipper? Boleh. Saya boleh dengar dengan jelas. Tak ada masalah. Tadi dengar suara tadi. Okey, saya ulang sebelum tu kita kenali dululah apa itu buruj. Buruj adalah satu gugusan bintang yang kelihatan membentuk satu corak di langit. Kita dapat saksikan gugusan bintang tersebut di langit malam disebabkan cahayanya yang agak terang berbanding dengan bintang-bintang yang lain. Untuk info, terdapat 88 buruj secara rasmi oleh Kesatuan Astronomi Antarabangsa, di mana terdapat 4 buruj iaitu Scorpio, Biduk, Belantik dan Pari yang perlu kita ketahui kerana ianya sangat mudah kita lihat pada langit malam. Pada asalnya, kegunaan buruj ini pada masa dahulu adalah sebagai penunjuk arah kepada pengembara dan pedagang dalam satu perjalanan ataupun pelayaran. Ia juga sebagai petunjuk musim kepada petani, seperti musim menanam dan menuai tanaman pada satu masa yang dahululah. Okey, jadi untuk ahli pengakap muda laut, anda perlukan hanya 2 saja yang anda perlu kenali, iaitu rupa bentuk kepentingan buruj Big Dipper atau Biduk dan juga Orion, iaitu Belantik. Okey, buruj Biduk ataupun Big Dipper, sebelah gambar yang di sebelah kiri. Okey, berbentuk seperti sebuah senduk ataupun gayung, mempunyai 7
bintang dan di hadapannya, dua bintang di hadapannya, saya tunjuk. Okey, dua bintang di hadapan ini menunjukkan ke arah utara. Okey. Manakala Orion pula dia mempunyai apa? Berbentuk seorang pemburu yang memakai tali pinggang. Allah Akbar. Okey, memakai tali pinggang ataupun kita panggil Orion Belt dan memegang sebuah perisai sebuah perisai. Jadi ia ni kelihatan burus belantik ni kelihatan pada bulan Jun sehingga bulan Ogos pada jam lebih kurang 8 sehingga 10 malam. Dan juga kita boleh menentukan arah arah mata angin daripada belah bawah ke atas. Ini kita boleh dikatakan sebagai utara, ataupun di Orient Belt kita boleh daripada tengah pergi ke 3 gugusan bintang di bawah dan menunjukkan arah selatan. Okey, seterusnya ahli pengangkat budaya laut juga perlu mengetahui fasa bulan untuk mempengaruhi pasang dan surut air laut. Okey, kejadian pasang surut air laut ini merupakan lumrah alam yang disebabkan oleh putaran bumi dan juga graviti bulan. Terdapat 4 fasa bulan, iaitu yang pertama sekali adalah anak bulan atau bulan muda. Seterusnya bulan separa. Seterusnya bulan purnama. Dan yang terakhir sekali bulan separa tua. Jadi ketika matahari, bumi dan bulan dalam keadaan selari seperti gambar ini dan gambar ini, air pasang lebih tinggi daripada biasa disebabkan tarikan graviti daripada bumi dan juga matahari. Fenomena ini berlaku 2 minggu sekali, iaitu ketika fasa anak bulan dan fasa bulan purnama, dan ianya dipanggil sebagai spring tide. Okey, spring tide. Okey, seterusnya, ahli pengangkap muda laut juga perlu mengetahui bahagian-bahagian sesebuah teleskop dan cara-cara penggunaannya. Jadi untuk penggunaan teleskop, apakah itu teleskop? Okey, teleskop adalah sejenis alat optikal yang digunakan untuk memerhatikan benda-benda atau objek-objek yang jauh jaraknya dengan menumpukan kesemua sinaran elektromagnetik seperti cahaya misalnya. Ianya terdiri daripada 2 kanta asas, iaitu objective lens dan juga eyepiece. Ini adalah objective lens dan ini adalah eyepiece. Okey. Kanta objektif menumpukan sinar cahaya yang jauh lalu membentuk imej yang nyata, songsang dan mengecil di titik fokus kanta mata. Manakala kanta mata membesarkan imej kanta objektif itu. Jadi misal kata kita nampak ada satu batu di atas gunung, jauh daripada kita lah, kita nampak benda tu hanya macam sebutir pasir. Jadi kita talakan teleskop kita ke arah batu tadi melalui tiub, dan kita pandang, kita lihat daripada eyepiece yang berada di sini, dan image yang akan terbentuk seperti di depan mata kita. Itu adalah kegunaan teleskop. Okey, pengenalan bahagian-bahagian sebuah teleskop dan cara penggunaannya. Okey, nombor 1, objective lens. Objective lens berada di bahagian hadapan. Ia tugasnya adalah untuk mengumpulkan cahaya dari objek yang diperhatikan dan memfokus sinar cahaya untuk menghasilkan imej yang jelas. Okey, nombor 2 adalah tripod. Tripod ni adalah kaki kepada teleskop dipasang kepada tiub. Dan di sini ada sebuah tray, bolehlah kita letakkan aksesori seperti eyepiece ataupun buku, pen untuk kita catat semasa membuat pencerapan. Yang ketiga adalah teleskop mounting arm yang sini. Dia ni seperti sebuah handle. Ketika dia dilonggarkan, tiub ni kita boleh gerakkan ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan 360 darjah. Jadi bila kita fokus kepada satu bahagian, kita talakan objective lens ke image yang kita nak cerap tu. Jadi kita ketatkan mounting arm ni, so benda ni terus tidak bergerak lagi lah. Dia dah tak bergerak.
Jadi itu fungsi apa teleskop mounting arm. Yang keempat adalah teleskop tiup yang ini, sepanjang ni. Jadi yang ini adalah model EduScience T50600, basic teleskop lah untuk apa nama orang yang malu baru-baru nak memulakan aktiviti cerapan. Yang paling penting dalam teleskop adalah finder scope di sini. Okey, finder scope ni adalah bertujuan merupakan teleskop kecil tambahan yang dipasang di bahagian teleskop utama di sepanjang garis pandang yang sama. Maksudnya, sekiranya kita untuk membuat cerapan, first kali kita menggunakan finder scope untuk tuju ke satu arah, contohnya di sini. Okey, kalau kita terus menggunakan eyepiece, kita takkan nampak image tu. Jadi kita menggunakan dulu finder scope di mana keadaan dia bulat, yang jenis ni menggunakan red dot. Okey, dia di tengah-tengahnya ada satu titik macam seperti laser lah. So talakan finder scope ni ke arah image yang kita nak tengok. Lepas tu kita ikat mounting arm, kita ikat kuat-kuat. Lepas tu kita tengok di eyepiece, apa yang kita nampak di sini, itulah yang akan nampak di sini. Okey. Sebab itu eyepiece ni bertujuan adalah lensa yang paling dekat dengan mata. Kita tengok melalui eyepiece ketika melakukan proses pencerapan. Ketika itu objektif lens akan mengumpulkan cahaya dan memberikan fokus sesuatu image, dan tugas eyepiece adalah untuk membesarkan gambaran objek tersebut. Seperti yang saya kata tadi, kita nampak batu yang besar di atas satu bukit, tapi kita nampak seperti sebuah sebutir pasir. Jadi dia akan masuk melalui objektif lens, dia akan kumpulkan segala cahaya masuk ke dalam teleskop tube, dan sampai di eyepiece, image tadi akan dibesarkan mengikut eyepiece lah. Eyepiece ada size dia, so mengikut eyepiece yang kita pasang di sini. Seterusnya adalah focus wheel. Focus wheel terletak di sini. Jadi macam tadi, kita tengok batu, kita nampak daripada sini image yang besar kan. Jadinya kadang-kadang kita tak dapat image tu secara jelas. Mungkin kabur, mungkin agak jauh. Jadi kita pusingkan focus wheel ni, dia akan jadi ke belakang dan ke hadapan untuk menjelaskan lagi objek yang kita tengok melalui objektif lens. Dan yang terakhir adalah diagonal mirror. Diagonal mirror ni berada di sini, bersudut 45 darjah. Okey, tujuannya adalah dia adalah cermin bersudut bagi membolehkan kita melihat dari arah yang berserenjang dengan mata dengan paksi yang sama. Okey, kita masuk daripada sini depan sampai di belakang, dipantulkan balik ke atas. Okey, itu adalah diagonal mirror. So dia punya kita dapat saksikan kat sini, teleskop ni tegak terus tanpa diagonal mirror, dan sini ada diagonal mirror. Bila menggunakan teleskop yang tanpa diagonal mirror, pencerap akan duduk macam ni lah. Maknanya mungkin dia boleh berjangkung, mungkin boleh jadi, kalau misalnya kata teleskopnya tegak, dia boleh jadi baring. Kita tak tahu. Jadi bila ada diagonal mirror, pencerap tu boleh duduk macam ni, hanya membungkukkan badan dan menyenangkan kerja-kerja cerapan. Itu adalah tugas diagonal mirror. Okey, seterusnya adalah penggunaan aplikasi di smartphone. Okey, ini adalah sebagai penambahan untuk ahli pengakap laut muda yang tak mempunyai teleskop ataupun binokular atau sebagainya. Jadi dicadangkan untuk menggunakan aplikasi di smartphone. Sama juga penggunaannya. Sebab ialah zaman semakin maju, kita boleh mengenali objek-objek di langit hanya menggunakan aplikasi yang terdapat pada aplikasi smartphone.
syarat utama untuk install aplikasi ini, kita kena pastikan dulu bahawa telefon kita ni mempunyai sensor untuk mengaktifkan kompas atau dikenali sebagai magnetometer. So kalau tak ada sensor tu, aplikasi ni takkan berjalan dengan sempurna lah. Maknanya kita download secara macam orang kata sia-sia, tapi tak juga, kita boleh belajar juga untuk melihat apa-apa yang ada di langit. Jadi gambar di tengah dan di sebelah kanan ni adalah saya ambil daripada SkyMap, aplikasi SkyMap. Cara penggunaannya sangat mudah. Kita hanya perlu keluar pada waktu malam, duduk di depan rumah. Cara yang paling terbaik untuk melihat langit malam ni dalam keadaan baring sebenarnya. Jadi bawalah tilam ke tikar ke, baring kat depan rumah. Jadi kita tengok ke langit. Kita cari satu objek ataupun cahaya yang paling terang di situ, di langit lah. Bila kita jumpa, kita talakan phone kita, kita buka aplikasi SkyMap ataupun Skyview, kita talakan handphone ke arah cahaya tersebut. Jadi di sini dia akan keluarlah apa yang kita nampak dekat atas. Mungkin bintang, mungkin planet, mungkin kita boleh nampak buruj. Jadi sebenarnya sangat-sangat membantu aplikasi ini selain daripada teleskop dan juga binocular. Seterusnya saya cadangkan untuk penggunaan aplikasi di smartphone untuk install ISS detector. Okey, ISS detector ni kalau ada yang pernah dengar, ISS ni adalah singkatan nama bagi International Space Station ataupun stesen angkasa antarabangsa, dan ianya adalah salah satu pusat kemudahan atau fasiliti menjalankan penyelidikan antarabangsa di orbit bumi. Jadi sepanjang tahun, sepanjang hari pun, sepanjang satu hari, lintasan ISS mengelilingi bumi lebih kurang 16 kali. Jadi sayang kalau kita tak dapat tengok kan. Jadi melalui aplikasi ISS detector ni, dia menunjukkan yang pertama bila dia akan melalui berdekatan dengan kita. Yang di sini dia tulis itu 7 hari lagi akan datang lah. Pada jam 7.38 malam, durationnya adalah 1 minit 57 saat, dan masa tamatnya adalah 7.40 malam. Dia akan tunjukkan juga info di mana ISS berada di mana waktu sekarang ni. Ketinggiannya ditunjuk di sini 427 km. Kelajuannya adalah lebih kurang 27,500 km per hour ataupun 7 km per saat. Okey, kita boleh juga tengok, misal katalah 7 hari nanti, kat mana laluan dia, kat mana laluan ISS tu. Jadi saya ni di Johor, jadi 7 hari lagi saya akan nampak ISS melalui kawasan ini. Jadi saya akan pandang ke langit timur, lebih kurang langit timur, dan tunggulah jam lebih kurang 9.38 saya akan nampak dia, bentuk dia seperti satu cahaya bintang yang agak terang, tapi laluannya agak laju lah, perjalanannya agak laju. Kalau kita ada video pun kita boleh rakam sebenarnya. Dan dalam rasanya macam presentation tu dia tak full screen lah. Skipper dah maybe exit daripada present now tu kot. Cuba try present balik. Maksudnya present the whole screen. Lepas tu kita jadikan dia full screen. Okey, start daripada mana ya? Yang terkini je okey, tak ada masalah. Maksudnya start daripada yang sedang dibentangkan ni je lah. Jadikan dia full screen. Ya, apps kot. Boleh nampak? Belum lagi. Boleh nampak? Belum lagi. Belum lagi. Mungkin masalah pada lain apa ni? Share screen apa benda ni. Dia kena yang klik present now tu kan. Macam tadi okey, lepas tu dia dah ni. Klik full screen. Full screen juga. Full screen. Dah, mula-mula saya present now dulu, present now. Klik 3 dot lah, 3 dot. Okey, kejap saya ulang semula. Dia maybe escape kot tadi. Okey. Okey, ngam. Okey, yang ni betul ke sebelum dia lagi?
bawah lagi kot Ni yang boleh ya? Yang sini ini? boleh kat sini penggunaan Sini, aplikasi ni. Ah, Tadi okey lah, saya nak mula balik ke macam mana ni? Okey, aplikasi di smartphone yang saya cadangkan untuk diinstal di handphone masing-masing, di smartphone masing-masing adalah ISS detector yang menunjukkan Ni belum lagi ni kan. apa sekejap. yang belum? Cikgu Saiful Anwar terklik presenting ke? Oh, okey. Sebab Cikgu Saiful Anwar pula yang present. Okey, kejap. Ah, kejap. Ah, Ni apa yang Cikgu Saiful Anwar kena ni release bagi kipas far sekali lagi. Pas. Try. Dah release Semua hadirin Belum diminta lagi. bertenang dan jangan present. Bagi kipas far je present. Okey. Boleh? Okey, cuba. Boleh nampak? Okey, Boleh nampak? boleh. Boleh. Okey, saya ulang lagi sekali, kali ketiga. Okey, dicadangkan penggunaan aplikasi smartphone yang install di smartphone masing-masing adalah ISS detector, iaitu apa masalah dia ni? Apa nama? Untuk kita tahu bila dia datang, bila dia akan lalu di ruang udara berhampiran kita, menunjukkan apa nama info-info yang terkini lah, info-info yang terkini mengenai ISS yang tadi saya terangkan. Pada 7 hari lagi laluan ISS akan melalui di bahagian timur. Saya di Johor, so saya boleh bajet lebih kurang 7:30 saya boleh duduk di rumah, standbykan telefon untuk merakam apa video ke atau mengambil gambar ke macam mana. Dan juga lagi satu, kita boleh saksikan video live streaming daripada ISS di sebelah kanan ni. Ni ada sebahagian daripada ISS, yang bawah ni adalah bumi kita, iaitu bulan apa nama ni, awan dan juga bumi kita lah. Itu untuk penggunaan aplikasi di smartphone. Okey, yang terakhir, kepada ahli-ahli pengakap muda laut yang merancang atau berhajat untuk mendapatkan lencana ahli astronomi, anda perlu merancang dan melibatkan diri dalam aktiviti mencerap sama ada menggunakan teleskop, binocular ataupun aplikasi digital melalui telefon sekurang-kurangnya 3 jam dan mencatat segala objek yang dilihat di dalam buku log. Selepas itu, tuliskan satu laporan tentang semua perkara di atas dan majukan laporan tersebut ke pemimpin, dan setelah itu bolehlah claim lencana ahli astronomi. Okey, Skipper Helmi, itu saja daripada saya. Mungkin ada apa-apa kata penutup daripada Tuan. So, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, baik. Sekejap. Kena tutup sekejap. Baik. Okey, jadi alhamdulillah kita telah pun selesai kita punya kupasan untuk lencana ahli astronomi. Terima kasih saya ucapkan kepada skipper Muhammad Arif, Muhammad Tajuddin dan juga skipper Asfan Nizam Abdul Aziz atas perkongsian tadi. Of course, lencana ahli astronomi ni perlu dipraktikkan, perlu diselesaikan tugasan-tugasannya supaya kita betul-betul eligible untuk memakai lencana ni. Dan macam kata-kata saya tadilah, asalnya memang lencana ini untuk pengangkap muda laut saja, tapi khas untuk World Space Week ni kita buka juga kepada pengangkap dan juga pengangkap udara yang berminat untuk mengambil lencana ini. Jadi kita throughout the week, throughout the World Space Week ini kita akan ada video-video yang kita akan premiere dan ada webinar-webinar lain dalam ini yang kita akan share di page Facebook Malaysia Sea Scout from time to time untuk rakan-rakan semua ikuti, untuk adik-adik semua ikuti. Tapi untuk malam ini saja di ruangan chat Skipper Ismail Ibrahim ada meninggalkan satu slip kedatangan untuk semua yang hadir mendengar dan menonton webinar kita. Jadi kita minta supaya semua yang hadir pada malam ini mengisi Google Form tersebut, di mana tuan-tuan akan
mendapat email berupa bukti pendaftaran ataupun bukti kedatangan ni. Dan di hujung minggu nanti kita akan bagi satu quiz online dan kita akan bagi sijil juga, ya, sijil penyertaan kepada semua yang terlibat lah. Kalau saya tak salah, penanda tangan dia adalah yang pertama presiden ataupun founder kepada Space Bio, Kapten Faiz, dan penanda tangan kedua adalah Dr. Syed Muzaffar Syed Syukur lah, kita punya angkasawan negara yang pertama. Jadi siapa-siapa yang namanya ada dalam senarai, kita akan bagi e-certificate ni melalui email masing-masing. Jadi pastikan anda semua mengisi butiran yang betul, nama, email address dan sebagainya, supaya nanti tak ada masalah apabila kita nak menghantar sijil tersebut. Tapi sebelum kita menghantar sijil tersebut, ada quiz online yang perlu dijawab dan kita akan bagi pada 10 Oktober nanti. Jadi stay tune lah bersama World Space Week ini. Anda boleh juga surf di Space Bio, Google Space Bio, SPASEVIO, dan juga misi Malaysian Space Initiative, dan juga di planetarium sendiri. Saya percaya di media-media sosial ni semua ada apa ni, maklumat berkaitan dengan ni. Untuk ni, Cikgu Ganesh Warren, boleh mute sekejap phone, mic. Dia mungkin tak perasan ni. Okey, Kapten Muim masih ada di talian ke? Ada. Okey, kamera tak dipasang. Tak apa. Orang tahu rupa dia macam mana. Sebiji macam dalam avatar tu lah. Jadi Kapten ada nak tambah apa-apa ke kepada audiens kita? Malam ni kita ada 153 orang. Tadi 155 orang, Alhamdulillah. Sambutan sangat baik. Jadi mungkin Kapten boleh bagi sikit pesanan lah ke mana mereka boleh refer lagi selepas ni untuk event-event sepanjang World Space Week ni. Silakan bro. Okey, terima kasih Skipper Helmi. Ramai sekali dalam webinar kali ini. Terima kasih, syabas kepada yang menyertai. Saya nak pesan sikit saja. Tolong follow apa yang Skipper Helmi cakap tadi tu. Kita nakkan audience sebenarnya supaya orang kata benda ni jadi satu pertambahan lah. Sebenarnya World Space Week ni sebelum ni tidaklah disambut dengan begitu meriah, tapi tahun ni kita nak, kalau boleh, sebab dia sebenarnya satu sambutan yang diasaskan di peringkat dunia oleh UN. Jadi kita di Malaysia ni, kita baru tahun ni kita nak semarak-semarakkan. Jadi tolong sampaikan kepada kawan-kawan pemimpin yang lain dan anak-anak pengangkap yang lain supaya diorang follow, tengok, tonton dan ikutlah program kita sepanjang minggu ni. Memang banyak. Lepas ni pun akan ada satu lagi webinar yang akan dikendalikan oleh misi lah. So memang banyak minggu ni. Itu sajalah. Terima kasih Ilmi. Tak ada nak pesan apa dah. Okey, terima kasih Kapten Muim. Sebenarnya kita memang sangat berterima kasih, Sekretariat Laut sangat berterima kasih pada Kapten Muim sebab mengajak kita to be part of the World Space Week ni, sebab originally memang mereka extend jemputan kepada pengangkat udara, tapi Kapten bermurah hatilah menjemput kita sekali untuk menjayakan benda ni. So ada soalan-soalan di chat sebelum kita tamatkan kita punya webinar ni. Contohnya, hi Skipper, where do I see the recorded version of this session? Okay, jadi Skipper Charles dia akan record the whole session dan kita akan upload di YouTube Pengangkat Laut Malaysia. Tapi nanti untuk to be precise, sebab saya pun tak berapa ingat dia punya nama channel YouTube tu, saya akan share di page FB Malaysia Sea Scout sebentar lagi setelah kita selesai upload tu. Jadi untuk adik-adik ataupun siapa-siapa yang tak berkesempatan untuk mengikuti webinar ni pada malam ini sebabkan mungkin beradaan masa dan sebagainya, jadi boleh nanti menonton di page YouTube dan tetap kena mengisi kedatangan juga. Kedatangan tu wajib. Jadi kalau kedatangan tak ada, walaupun telah melihat sebanyak 100 kali, tidak dikira. Jadi kita perlu ambil kedatangan tu lah. Dan ada lagi soalan yang tadi daripada Cikgu Norizah binti Baba.
jika pelajar ingin mengikuti webinar ini selain daripada malam ni, bolehkah mereka menyertai kuis pada 10 hari bulan 10 nanti? Ya, boleh. Asalkan jangan dia ikuti webinar tu pada 11 hari bulan 10 lah. Kalau macam tu, itu dah terlepas daripada kita punya tarikh untuk jawab kuis nanti ya. Okay, so semua orang, semua hadirin semua, terima kasih banyak. Kita akan tamatkan webinar ini di sini. Skipper Ismail, kita dah share ke dia punya link untuk kedatangan tu, slip kedatangan tu? Sudah. Dah ada dekat bahagian chat. Okey, dah ada kat bahagian chat Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua. Alhamdulillah, objektif kita pada malam ini tercapai. A very important date on the beginning of this whole World Space Week lah. Jadi stay tune bersama kami, Pengangkat Laut. Okey, dan kita tamat di sini. Jumpa lagi dalam sesi-sesi yang berikutnya, dan paling penting jumpa untuk menjawab online quiz pada 10 Oktober. Terima kasih semua. Okay. Bye-bye. Terima kasih Skipper Tuan Helmi. Sama-sama. Okay, bye-bye semua. Okay. Tak berbelah bagi kepada pemimpin, kepada rakyat.
goreng tanah toge 5, sirap pukul 5.